sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya, kita mengaturkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dalam keadaan cuaca yang baik, kita dapat berhimpun sekali lagi di dataran warisan Stadium Sultan Muhammad keempat ini sebagai satu platform yang digambarkan oleh almarhum Tok Gune Aziz. Inilah universiti terbuka kepada rakyat Kelantan. Himpunan-himpunan ilmu, himpunan penerangan seumpama ini, inilah yang memberikan ilmu dan juga pengajaran yang besar kepada rakyat Kelantan, terutamanya kita sebagai ahli-ahli PAS. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, dalam keadaan negara kita yang sering ada hala tujunya, marilah kita meneliti sedikit sebanyak sejarah perjuangan politik parti kita di negeri Kelantan ini. Sebagaimana yang kita maklum, PAS telah diberikan mandat oleh rakyat Kelantan sejak daripada tahun 1959 lagi untuk menjadi kerajaan dan pemerintah di negeri ini. Sehinggalah kita dijatuhkan oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional pada tahun 1978 melalui saluran yang tidak demokratik, iaitu melalui proses mendaruratkan negeri Kelantan. Bermula daripada tahun 78 lah, inilah keadaan suasananya. Kita, parti kita telah mengumpulkan kekuatan setiap tahun, setiap kali menjelang pilihan raya, sehinggalah alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, dalam tahun 1990 pada tanggal 21 Oktober tahun 1990, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberi kemenangan kembali kepada parti kita PAS pada masa itu, yang bekerjasama dengan beberapa buah parti, termasuk parti yang diterajui oleh pemimpin UMNO yang menjatuhkan kita pada tahun 1978, iaitu Tengku Razali Hamzah melalui Parti Semangat 46. Tuan-tuan ingat atau tidak lagi? Pada tahun itu Allah Subhanahu wa taala telah memberi kemenangan gilang gemilang kepada Parti Islam Se-Malaysia PAS. Pada masa itu di Kelantan kita mempunyai 39 kerusi DUN. PAS bersama dengan rakan-rakan dalam penyatuan ummah ataupun Angkatan Perpaduan Ummah pada masa itu telah menyapu bersih 39 kosong kerusi DUN dan 13 kosong kerusi parlimen, mengalahkan UMNO Barisan Nasional pada masa itu. Tuan-tuan, itulah kejayaan gilang gemilang yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tentu ingat apabila yang Al-Fadhil almarhum Yang Amat Berhormat Tok Gune Aziz pada masa itu diangkat menjadi Menteri Besar Kelantan. Beberapa hari selepas itu, beliau dikunjungi oleh pemberita-pemberita daripada dalam dan luar negeri. Interview ataupun temu ramah Tok Gu. Antara soalan yang ditanya oleh pemberita kepada Tok Gu, Tok Gu, apakah faktor yang menyebabkan PAS dan juga rakan-rakan dalam APU telah menang begini sejarah yang tidak pernah berlaku dalam Malaysia, kosong kepada parti yang menentangnya? Maka pada masa itu dikatakan pegawai-pegawai pejabat menteri besar gedebar habis. Lagu mana Tok Gu nak jawab ni? Soalan yang begitu rupa. Apa faktor kemenangan PAS? 39-0, 13-0. Namun demikian, Tok Gune Aziz, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan
Manakala Anwar Musa menang 21 kursi. 24, 21. Beberapa masa kemudian selepas daripada itu, seorang wakil rakyat kita meninggal dunia di Pekala Pasir. Berlakulah pilihan yang kecil. Kita berlawan pula dengan UMNO. Ditakdirkan kita kalah dalam pilihan yang kecil itu. Meninggalkan kerajaan PAS di Kelantan ini 23-22 antara kita dengan UMNO. Kami, Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Yang Berhormat Datuk Ni'amah, Yang Berhormat Major Anizam, saya sendiri, Yang Berhormat Datuk Lah Kaloh masa itu, tahun 2004. Apabila berlakunya persidangan DUN, gedebar habis bok-bok kita. Bagaimana tak gedebar tuan-tuan? Daripada 23 kerusi, sebelah jadi kerajaan. Menteri Besar dan juga Exco sebelah orang. Celah-celah itu pula, Yang Berhormat Datuk Nasruddin juga bersama kita dilantik menjadi timbalan speaker. Timbalan speaker pada masa itu. Maka kerajaan kita pada masa itu, penyokong kerajaannya sebelah orang, lawan dengan pembakar 22 orang. Itu suasana yang berlaku pada tahun 2004 sebagai mengingatkan kembali peristiwa itu. Namun demikian, alhamdulillah tuan-tuan, walaupun kami boleh mengesahkan pelbagai tawaran diberikan kepada wakil rakyat PAS pada masa itu. Ni 23 orang ni. Berapa jumlah nak terima bayaran, bersedia pihak-pihak tertentu untuk bayar. Apakah sangat 100 juta nak banding dengan nak ambil alih sebuah negeri. Tetapi alhamdulillah dengan kepimpinan almarhum Tok Guru dan juga semua pemimpin kita, tak ada seorang pun wakil rakyat PAS lari daripada perjuangan mengekalkan kemenangan kita walaupun amat tipis. Alhamdulillah, berkat dengan tindakan yang ikhlas seumpama itulah, dengan dokongan daripada rakyat Kelantan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah tahun 2008, 2013 dan 2018 kita dapat mencapai kemenangan yang gilang gemilang di atas panji-panji membangun bersama Islam. Alhamdulillah. Namun demikian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pilihan raya 2018 telah mencatatkan sejarah yang sedikit berbeza daripada pilihan raya sebelum daripada ini. Sebelum ini, pilihan raya negeri yang melibatkan DUN diadakan serentak dengan pilihan raya umum di peringkat parlimen. Tapi ini tidak berlaku pada tahun 2018. Dan tahun 2018 juga telah memperlihatkan satu peristiwa yang berlaku dalam sejarah politik negara kita, iaitu jatuhnya kerajaan yang dipimpin oleh Barisan Nasional UMNO daripada tampuk pemerintahan kerajaan persekutuan. Sebelum itu ada kerajaan mereka jatuh di peringkat negeri, Pulau Pinang misalnya, Perak satu masa dulu tahun 2008, juga Kedah. Tetapi 2018 menyaksikan tumbangnya kerajaan UMNO Barisan Nasional di peringkat persekutuan. Namun demikian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun pada masa itu PAS hanya 18 kerusi saja di parlimen, Yang Berhormat Tok Guru Presiden kita telah mengusahakan supaya diadakan gabungan penyatuan ummah di antara parti-parti Melayu Islam melibatkan PAS, UMNO dan juga beberapa pihak yang lain untuk kita mengembalikan semula pemerintahan yang sewajarnya menjadi kerajaan di peringkat persekutuan. Alhamdulillah, dengan berkat usaha inilah maka timbulnya kebetulan pada masa itu Yang Berbahagia Tan Sri Anwar Musa sebagai Setiausaha Agung UMNO dan saya sebagai Setiausaha Agung PAS, kita mengusahakan wujudnya Muafakat Nasional. Muafakat Nasional yang sekarang ini dipimpin oleh Yang Berbahagia Tan Sri Anwar Musa. Akhirnya pada tanggal 1 hari bulan 3 tahun 2020 kita dapat mengambil kembali pemerintahan persekutuan daripada Pakatan Harapan yang memerintah selama 22 tahun. Kita kembalikan pemerintahan di bawah dua Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Ismail Sabri. Alhamdulillah. Itu yang berlaku selepas pilihan raya tahun 2018.
Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, pilihan raya yang terbaru yang saya sebutkan tadi sebenarnya tahun 2022, bulan 11 tahun 2022, menyaksikan sekali lagi peristiwa ini berulang di mana berlakunya perubahan kerajaan di peringkat persekutuan. Sepatutnya tidak berlaku apa yang berlaku ini tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu pada peringkat awal, Perikatan Nasional kita PAS menang 43 kursi parlimen. Rakan kita daripada Bersatu memenangi 31 kursi, menyebabkan kita mempunyai 74 kursi. Pada masa itu, kita telah disokong oleh seramai 10 orang daripada ahli-ahli parlimen Barisan Nasional. Kita disokong oleh 23 orang ahli parlimen daripada Sarawak. Kita disokong oleh ahli-ahli parlimen daripada negeri Sabah. Menyebabkan kita, pemimpin kita pada masa itu Tan Sri Muhyiddin Yassin, mendapat kepercayaan 115 daripada ahli-ahli parlimen seluruh Malaysia ini. Menunjukkan bahawa pada masa itu sepatutnya kita sudah dinobatkan sebagai kerajaan persekutuan. Namun tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang berlaku semua kita tahu. Bagaimana benda itu berlaku, semua kita tahu, tak perlu saya sebutkan pada malam ini. Apa yang saya nak sebutkan pada malam ini ialah kerajaan yang ada pada hari ini yang dipimpin oleh Pakatan Harapan dan juga kawan-kawan yang lain, bagi kita yang menyebabkan tertubuhnya kerajaan ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Parti UMNO, Barisan Nasional itu sendiri. Pakatan Harapan mendapat 82 kursi parlimen. Tuan-tuan cuba congok. 82 campur 30. Jadi 112. 112 sudah cukup untuk dia menubuhkan kerajaan persekutuan. Jadi kita boleh mengatakan bahawa Anwar Ibrahim setelah lama menunggu sebagai PNTP mampu menjadi Perdana Menteri pada 24 bulan 11 tahun 2022 kerana sokongan sama ada secara sukarela ataupun paksa oleh 30 ahli-ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional. Inilah hakikat yang tuan-tuan kita semua sebagai rakyat perlu sedar. Kalau kerajaan ini buat macam-macam yang kita tidak setuju ataupun yang tidak baik untuk rakyat, antara yang menyebabkan kerajaan ini tertubuh adalah Parti UMNO Barisan Nasional. Biar duduk di situ tuan-tuan dan puan sekalian. Barulah dalam pilihan raya negeri yang akan kita lalui tidak lama lagi, kita boleh membuat perhitungan. Rakyat kita anggap di 6 negeri yang akan mengadakan pilihan raya negeri ini membuat satu pungutan suara ataupun dalam bahasa politik dipanggil referendum. Rakyat di 6 negeri ini perlu membuat satu pungutan suara untuk memberi isyarat kepada kerajaan Putrajaya bahawa sebenarnya kerajaan persekutuan bukan ditadbir atau diperintah oleh kerajaan ini. Sebaliknya oleh kerajaan yang dipimpin oleh Perikatan Nasional. Kita perlu menunjukkan suara rakyat ini. Suara rakyat, suara keramat. InsyaAllah di negeri Kelantan ini sebagaimana disebut oleh pimpinan kita sekejap tadi, Datuk Kamarudin dan juga Datuk Panglima Perang, InsyaAllah di Kelantan dengan petunjuk kejayaan 14-0 di peringkat parlimen, kita merasa yakin walaupun dengan rendah diri, InsyaAllah kita boleh memenangi 45-0, mengulangi kemenangan kita tahun 1990, insya-Allah. Begitu juga di negeri Terengganu. Kita melihat kejayaan 100% di peringkat parlimen. 8 kursi parlimen ditandingi oleh PAS dan Bersatu. Kita menang. Kita harap 32 kursi di Terengganu juga kita boleh pastikan kemenangan kepada Perikatan Nasional. Begitu juga di Kedah, 36 kursi. Kita telah memenangi 14 kursi daripada 15 kursi dalam pilihan raya umum baru-baru ini di Kedah. Yang 1 kursi ini pun
bukan Barisan Nasional UMNO juga, PH menang. 1000 lebih. Jadi tuan-tuan, PRU ke-15 memperlihatkan terdapat 7 buah negeri yang tidak ada seorang pun ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Negeri Perlis, kosong. Negeri Kedah, kosong. Kelantan, kosong. Terengganu, kosong. Selangor, kosong. Pulau Pinang, kosong. Melaka yang baru mengadakan PRN, menang banyak. Kosong Barisan Nasional. Itulah kedudukan UMNO Barisan Nasional dalam negara kita sekarang ini, tuan-tuan. Jadi kalau begitu, nak lagi ke tuan-tuan kepada Barisan Nasional UMNO ni? Kalau ada lagi yang mau mengharapkan kepada UMNO Barisan Nasional, yang dikatakan oleh Datuk Panglima Perang tadi, pemimpin dia telah menipu ahli-ahli UMNO. Semalam, saya dan juga Tan Sri Anwar Musa berada di Senawang, Negeri Sembilan. Ucapan pemimpin kita termasuk Yang Berhormat Tok Guru Haji Hadi, Presiden kita. Tok Guru Haji Hadi kata sebelum daripada ini, pernah PAS membuat ceramah di Negeri Sembilan, bilangan yang hadir lebih kurang daripada nombor 9. Maknanya tak ada orang dengar ceramah PAS. Tetapi semalam, dengan ceramah yang dianjurkan oleh Perikatan Nasional Negeri Sembilan, kita menganggarkan kehadirannya melebihi daripada 10,000 orang. Itu di Negeri Sembilan, tuan-tuan. Satu kerusi pun tak ada Perikatan Nasional. PAS pun tak ada, Bersatu pun tak ada di Negeri Sembilan. Tak ada satu kerusi pun kita ada di Negeri Sembilan. Begitu juga di dalam DUN-nya. Tetapi kehadiran rakyat, inilah yang dikatakan gelombang kebangkitan rakyat yang nak menunjukkan rasa hati, nak menunjukkan satu petanda bahawa rakyat tidak boleh menerima lagi kerajaan yang ada pada hari ini. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mengharapkan tuan-tuan adik kakak yang ada di Kelantan ini lebih lagi lah daripada negeri-negeri lain. Kalau pada malam ini cemok ni ada di Kota Baru, kita harap 17 hari bulan ni di Pekalai Cepo, 19 hari bulan di Pasir Putih dan 26 hari bulan di Kuala Kerai. Kita haraplah rakyat kita, penyokong-penyokong kita membanjiri program ceramah seumpama ini. Kerana kita buat di tempat yang cukup luas untuk memuatkan puluhan ribu untuk kita tunjukkan kepada Pakatan Harapan, kepada Perdana Menteri. Inilah rakyat yang tidak mahu kepada kerajaan persekutuan sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada hari ini saya tidak lupa bagi pihak PAS sekali lagi, selepas malam tadi di Senawang, Negeri Sembilan, kita mengalu-alukan kehadiran ataupun kemasukan rakan-rakan kita daripada pelbagai parti politik lain, terutamanya daripada UMNO dan juga daripada mereka yang tidak berparti, untuk menyertai parti-parti di dalam Perikatan Nasional, sama ada PAS ataupun Bersatu ataupun ramai yang telah menyatakan hasrat untuk menjadi ahli terus kepada Perikatan Nasional. Inilah perkembangan yang berlaku sekarang. Kemarin PAS Pusat telah bermesyuarat di Seremban, di Port Dickson Negeri Sembilan. Kami telah meluluskan lebih daripada 3,000 ahli baru dalam tempoh 2 minggu. Termasuklah beberapa ratus daripada Tan Sri Anwar Musa dan juga rakan-rakan kita yang lain secara berperingkat yang masih lagi menunggu untuk dimasukkan sebagai permohonan ahli baru pun ramai lagi. Beribu-ribu lagi, tuan-tuan. Dan dalam masa 5 bulan pada tahun ini, kita telah mencapai hampir 20,000 ahli baru. Ahli baru PAS, itu tak kira Bersatu lagi. Sentiasa rakyat Malaysia menunjukkan pendirian untuk bersama dengan gerakan kita. Semalam, saya duduk sebelah dengan Tan Sri dalam majlis di atas pentas. Tan Sri tunjuk kepada saya satu WhatsApp yang diterima daripada seorang kawan dia. Seorang kapten, saya rasa. Kapten di dalam Angkatan Tentera.
beritahu kepada Tan Sri Anwar, saya sedang menonton FB Live ceramah di Senawang dan sekarang ini saya mengisytiharkan saya akan memohon untuk menjadi ahli PAS serta-merta satu keluarga. Itu kesannya. Kesan kepada kesedaran yang berlaku dan juga apa yang dilakukan oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita PAS terutamanya mengamalkan dasar terbuka untuk siapa saja yang layak dan mau menjadi ahli PAS, kita terima dengan hati yang terbuka. Apatah lagi mereka yang menyertai kita di kalangan pemimpin-pemimpin yang tidak mungkin mereka menyertai kita di atas desakan atau pujukan mana-mana pihak. Sebaliknya di atas kesedaran dan juga peristiwa-peristiwa tertentu yang berlaku kepada diri mereka sendiri. Yang saya tak nak huraikan di sini, ya insya-Allah akan dihuraikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Haji Anwar Musa sekejap nanti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi oleh itu, sekali lagi, saya bagi pihak PAS Pusat menyeru rakan-rakan di Kelantan, pimpinan dan juga ahli-ahli kita bekerja dengan lebih kuat. Walaupun kita merasakan kita telah mempunyai kekuatan, tetapi dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh pimpinan kita tadi, Allah menyeru kepada kita supaya kita bersiap sedia dengan segala kekuatan. Walaupun kita rasa kita dah kuat, kita perlu bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan. Kalau PRU 15, kita berdepan dengan 3 penjuru. Kita Perikatan Nasional, Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Tapi pada kali ini, kita perlu sedar, Pakatan Harapan bergabung dengan Barisan Nasional. Kita boleh nampak sedikit kekuatan mereka mungkin, walaupun kita tahu di dalam parti mereka ramai ahli-ahli mereka yang sudah tidak boleh menerima hakikat dan keadaan tersebut. Jadi oleh itu, sekali lagi, saya menyeru dan sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus membantu dan juga menolong perjuangan suci kita ini demi untuk menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang menguruskan program pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.